Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4, kumpulan Bekir akan membentangkan kertas kajian bagi subjek penghayatan etika dan peradaban UTC 1012. Kumpulan kami terdiri daripada 6 ahli iaitu Daniel Iman, Fikri Sufian, Arni Nazira, Nur Ayah, Asma Basir serta Fatimah Nabihah. Tajuk bagi kertas kajian ini ialah adat dan tradisi masyarakat Malaysia ketika melawat dan menziarah. Umum mengetahui bahawa amalan melawat atau bertamu adalah satu amalan mulia yang sering dilakukan oleh masyarakat Malaysia bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan mampu mengukuhkan ikatan persaudaraan sesama ahli keluarga, jiran tetangga serta sahabat handal. Seperti yang diketahui umum, Malaysia mempunyai 3 bangsa utama iaitu kaum Cina, kaum Melayu dan kaum India. Setiap bangsa pastinya mempunyai adat melawat yang tersendiri dan berbeza-beza antara satu sama lain. Kajian ini membincangkan tradisi melawat bagi setiap bangsa utama Malaysia dan larangan ketika melawat. Kajian ini juga membincangkan implikasi apabila mengabaikan adat melawat dan kepentingan mengetahui adat melawat bagi bangsa Melayu, Cina dan India. Pertamanya, saya akan memulakan pembentangan saya iaitu permasalahan kajian. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa, di mana 3 bangsa utamanya adalah bangsa Melayu, bangsa Cina dan juga bangsa India. Maka apabila kita tinggal di dalam kelompok yang berbeza, maka sesebuah masyarakat perlu mempelajari tentang adab dan adat melawat sesebuah bangsa yang lain. Majoriti masyarakat di Malaysia juga, terutamanya generasi moden sekarang, kurang penghayatan dan juga kurang ilmu tentang cara adat dan etika melawat sesebuah masyarakat. Majoriti daripada mereka juga kebanyakannya tidak mengambil endah tentang perkara ini dan menganggap perkara ini hanya perkara kecil sahaja. Contohnya, melawat jiran tetangga pada waktu yang tidak sesuai, seperti waktu rehat, waktu tengah malam dan juga waktu mereka ingin berehat bersama keluarga. Bukan itu sahaja, malahan ada juga masyarakat yang tidak tahu tentang cara melawat bangsa yang berlainan. Contohnya, majoriti masyarakat Melayu tidak tahu cara melawat ataupun adat dan etika melawat bangsa India. Dan juga bangsa Cina ataupun bangsa India tidak tahu cara dan adat etika melawat untuk bangsa Melayu. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan saya tentang objektif kajian. Pertamanya adalah mengukur tahap pengetahuan masyarakat tentang adat melawat di Malaysia. Kedua, mengkaji tentang adat, tujuan serta cara yang dilakukan oleh masyarakat Malaysia ketika melawat dan menyambut tetamu. Dan akhir sekali adalah mengenal pasti implikasi dan kesan yang boleh diambil daripada tahap pengetahuan masyarakat tentang adat melawat di Malaysia. Kajian ini mengenai pengamalan adat dan pantang larang ketika menziarah oleh 3 kaum utama di Malaysia iaitu kaum Melayu, Cina dan India secara dalam melalui kaedah pengumpulan data serta kaedah soal selidik. Manakala responden yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada golongan yang berbeza peringkat umur di mana mereka berumur dari 13 tahun hingga 39 tahun serta terdiri daripada bangsa yang berbeza iaitu bangsa Melayu, Cina dan India. Manakala lokasi yang telah kami pilih adalah di Negeri Sembilan serta Negeri Terengganu. Bagi kajian literatur pula, saya dapat membuat 2 rumusan yang diambil daripada artikel di internet sebagai sumber soalan bagi borang kaji selidik, iaitu yang pertama ialah adat, tradisi dan pantang larang masyarakat Malaysia ketika melawat dan menziarah, dan yang kedua ialah kepentingan melawat dan menziarah bagi masyarakat Malaysia. Bagi kaum Melayu, dalam penulisan ra'i ilani terdapat 15 jenis adab yang diamalkan. Antaranya ialah membuat janji temu ataupun meminta izin terlebih dahulu sebelum datang, serta hendaklah berniat baik dan ikhlas. Seterusnya ialah bagi pelawat yang mempunyai anak kecil, perlulah mengawal tata tertib anak mereka supaya dapat mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini. Dan akhir sekali, hendaklah menerima apa sahaja makanan dan minuman yang disediakan sebagai tanda menghormati. Bagi kaum Cina pula, melalui penulisan Muhammad Waiz Mat Norman, terdapat 6 pantang larang yang diamalkan yang perlu diketahui oleh masyarakat umum, iaitu yang pertama ialah ketika melawat rumah orang-orang Cina, kita perlulah duduk di posisi sebelah kiri tuan rumah. Seterusnya, ketika menghadiri majlis perkahwinan, kita sangatlah digalakkan untuk mengenakan pakaian berwarna merah dan elok sebagai lambang tuah dan keuntungan. Manakala ketika menghadiri suatu majlis kematian, kita perlulah memakai pakaian yang berwarna gelap seperti hitam dan kelabu. Akhir sekali, bagi kaum India, menurut Mr. Naj, pantang larang bagi kaum India ketika melawat adalah tidak dibenarkan membasuh pinggan bagi pertama kali berkunjung. Seterusnya, bagi kunjungan Malaysia pula, kedua-dua belah pihak pengantin akan saling mengunjung. Namun, bagi pengantin perempuan tidak dibenarkan untuk ikut.
Bagi rumusan kepentingan pula, menurut penulisan Ahmad Nasir Muhammad Yusof, perkara yang sering kita dengar adalah dapat mengeratkan silaturahim sesama kita. Bagi pendapat pengkaji pula, ianya akan terbit rasa hormat menghormati, yang mana akhirnya dapat menjaga perasaan si tuan rumah, malah sekaligus dapat menjaga imej sesama bangsa, dan akhir sekali ianya akan menzahirkan rasa kasih sayang yang mana akan menyatukan lagi sesama kita. Seterusnya kita pergi kepada bab 3 iaitu metodologi kajian, yang saya dalam bab kita akan membentangkannya. Carta alih yang berada di slide menunjukkan tentang proses kajian. Pada first, proses kajian, kumpulan mendata kajian beri data sekunder dan mendapati permasalahan bidang kajian. Kemudian kita akan menyediakan Google Form, iaitu platform untuk soalan selidik, dan kemudian kita akan menyediakan Google Form tersebut pada orang ramai. Kemudian pengumpulan data disatukan dan juga kita akan menganalisis data. Kemudian daripada data-data tersebut kita akan buat rumusan. Seterusnya, reka bentuk kajian ini kita menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Kaedah kuantitatif diaplikasi bagi mendapatkan maklumat tentang pengetahuan etika ketika melawat, tentang larang yang ada bagi setiap kaum yang ada di Malaysia. Lokasi kajian bagi kajian ini adalah dijalankan di Negeri Sembilan dan juga Terengganu Malaysia. Adat ketika melawat adalah diberatkan kerana tempat lain boleh menjadi faktor kerana adat dan etika. Sementara itu, data kualitatif dianalisis mengikut soalan-soalan yang dikemukakan dalam soalan sidik, iaitu Google Form. Data yang dianalisis dibentangkan dengan bantuan raja, graf serta bagi memahami hasil kajian dengan lebih mudah. Data kualitatif pula diperoleh dan bagi menyokong kuantitatif. Kemudian kita kepada bab seterusnya, iaitu bab 4, analisis dapatan kajian. Analisis data soal selidik bagi mencapai objektif dikemukakan dalam bab 1, iaitu mendapati pengetahuan masyarakat tentang etika ketika melawat yang terdapat di Malaysia. Dia terbagi pada 4 bahagian. Bahagian A iaitu mengenai profil responden, bahagian B prevalensi respon ketika melawat, bahagian C pengetahuan responden terhadap etika melawat bagi suatu bangsa, dan bahagian D kesedaran responden terhadap etika melawat. Okey. Bagi bahagian A, 5 orang penduduk di sekitar lokasi kajian menunjukkan taburan umur dan bangsa responden. Graf yang ada di dalam slide menunjukkan tentang butiran-butiran tersebut, iaitu umur 13 hingga 18 tahun ada 6 orang, 19 hingga 29 tahun terdapat 43 orang responden, dan umur 30 hingga 39 hanya ada seorang. Bangsa Melayu terdapat 48, dan Cina dan India terdapat 1 pada masing-masing. Bahagian B, analisis data soal selidik, iaitu prevalensi responden ketika melawat. Terdapat 4 soalan dalam bahagian ini. Soalan yang pertama dan soalan yang kedua adalah soalan yang tidak terikat kepada satu jawapan, dan soalan yang keempat adalah soalan yang berbentuk struktur. Soalan yang pertama ialah individu yang selalu dilawat. Berdasarkan graf 1, keluarga mendapat skor yang tertinggi dengan jumlah responden sebanyak 40 orang, manakala pasangan hanya mendapat 3 orang responden. Soalan yang kedua adalah soalan kebiasaan waktu melawat. Perayaan mendapat skor yang tertinggi dengan responden sebanyak 45 orang, manakala pada waktu yang sesuai dan cuti sekolah hanya mendapat seorang responden masing-masing. Soalan yang ketiga ialah soalan pakaian yang biasa dipakai ketika melawat. 49 responden telah menjawab mengikut kesesuaian sistem tempat, manakala hanya seorang responden telah memilih jawapan pakaian tradisional. Soalan yang keempat adalah soalan makanan yang biasa dihidangkan untuk tetamu. Berdasarkan gambar yang keempat, dapat rangkumkan jawapan ini dengan kuih muih, aneka bihun, mi dan nasi, minuman panas, minuman sejuk serta aneka biskut dan roti. Seterusnya ialah bahagian C, analisis data soal selidik, iaitu pengetahuan responden terhadap etika melawat dalam sesuatu bangsa. Terdapat 4 soalan dalam bahagian ini. Soalan yang pertama adalah soalan yang umum, iaitu bolehkah satu kaum melawat kaum yang lain? 50 orang responden telah menjawab boleh. Soalan yang kedua adalah soalan yang berkaitan dengan tradisi kaum Melayu, iaitu apakah tradisi kaum Melayu ketika menziarah? 50 orang responden telah menjawab menanggalkan kasut sebelum masuk. Soalan yang ketiga adalah soalan yang berkaitan dengan adat kaum Cina. Perkara yang dilarang semasa menziarah mengikut adat Islam kaum Cina ialah tetamu duduk di sebelah rumah dan tetamu berkunjung ke rumah ketika waktu malam. Setuju atau tidak? 8 orang responden telah menjawab setuju dan 3 orang responden telah menjawab tidak setuju, dan yang selebihnya menjawab tak pasti. Dan soalan yang terakhir adalah soalan pantang larang mengikut adat India. Mengikut tradisi kaum India, apakah kesan sekiranya tuan rumah membiarkan tetamu yang pertama kali datang menziarah membasuh pinggan? Seramai 23 orang responden telah menjawab mengurangkan beban, 5 orang responden menjawab berlaku kecurian, dan selebihnya telah menjawab bersial. Terusnya, bahagian D, analisis data soal selidik, iaitu kesedaran responden terhadap etika melawat. Terdapat 2 soalan dalam bahagian ini. Soalan yang pertama adalah soalan yang berbentuk struktur. Soalan yang pertama, implikasi mengabaikan adat melawat. Jawapan daripada responden boleh dirangkumkan seperti berikut. Terputus hubungan silaturahim, masyarakat tidak bersefahaman, adat melawat pupus, sikap prihatin dan ambil peduli tidak wujud,
hubungan semakin renggang, permusuhan berlaku dan kerosakan institusi masyarakat. Soalan yang kedua adalah soalan kepentingan adat melawat. 50 orang responden telah memberi jawapan penting supaya nilai etika dan peradaban tidak lupa setiap zaman. Seterusnya ialah rumusan daripada kajian ini. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap pengetahuan dan kesedaran masyarakat Malaysia terhadap adat dan tradisi melawat dalam kalangan masyarakat. Jadi, soalan selidik telah kami jalankan dengan mengedarkan Google Form. Kami telah mendapat sebanyak 50 responden yang berbeza jantina, umur dan bangsa. Kemudian, data yang kami perolehi daripada soal selidik itu telah kami analisa. Akhir sekali, kami telah mendapat beberapa implikasi daripada pengabaian adat dan tradisi melawat ini. Antaranya ialah terputusnya hubungan silaturahim, adat melawat dan menziarah ini akan semakin pupus, hilangnya sikap prihatin dan ambil peduli, pemusuhan sesama masyarakat juga akan berlaku, dan akhir sekali runtuhnya dan rosaknya institusi masyarakat. Sampai di penghujung pembentangan ini, jadi saya akan memberikan kesimpulan yang dapat diperolehi daripada kajian ini. Hasil daripada analisa soal selidik yang telah kami jalankan di dalam kajian ini menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dan kesedaran masyarakat Malaysia terhadap adat dan tradisi melawat dan menziarah ialah sangat baik. Hal ini dibuktikan melalui responden yang dapat menjawab segala persoalan dan soalan di dalam Google Form yang kami edarkan dengan sangat baik. Perkara positif ini haruslah dikekalkan agar adat dan tradisi ini dapat terus dikekalkan dan dapat diwarisi ke generasi akan datang. Setiap bangsa di Malaysia, iaitu bangsa Melayu, bangsa Cina dan bangsa India, mempunyai adat dan tradisi melawat dan menziarah masing-masing yang berbeza-beza. Jadi kita sebagai bangsa Melayu perlulah menghormati adat dan tradisi bangsa Cina dan India maupun bangsa kita sendiri, agar hubungan silaturahim yang dijalankan akan terus kekal. Okay, sekian itu saja daripada kami. Sebarang persoalan sangatlah dialu-alukan dan boleh bertanya kepada sesiapa saja di dalam kumpulan kami. Itu saja. Sekian, terima kasih.